Saya nak mengulas berkenaan dengan isu panas terkini ya, yang mana membabitkan Presiden Parti Warisan ya, yang kita tengok begitu hot dalam media sekarang ni kan. Jadi saya bacalah benda ni yang melibatkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Safie Apdal selaku Presiden Parti Warisan. Saya nak bercakap isu parti warisan ni tak ada kena-mengena dengan saya tau. Saya bukan parti warisan, saya bukan penyokong parti warisan, saya bukan ada apa-apa kena-mengena dengan warisan. Yang saya pernah masuk dalam live saya cuma pemimpin warisan lah, Datuk Aziz Zaman pernah lah masuk bercakap menerangkan beberapa perkara dengan saya, tetapi kenal secara rapat ataupun jumpa mana-mana pemimpin warisan tak ada. Tetapi ini ulasan saya berkenaan dengan isu politik di Sabah. Dalam pemerhatian saya daripada dulu, semasa PRN yang lepas pun, saya boleh lihat bahawa parti yang memang dominan, parti yang saya lihat menang banyak kerusi, parti warisan. Jadi sekarang ini, sasaran mereka, sasaran orang politik di Sabah ni sekarang ni adalah Safie Apdal. Mereka tunggu kesalahan-kesalahan daripada ucapan dia. Memang mereka nak dakwa lah, nak buat itulah, nak buat ini. Cuma saya harap beginilah. Saya walau macam mana pun, inilah kezaliman politik. Saya cuma mampu mendoakan agar walaupun orang suka atau tidak, orang Sabah benci atau tidak dengan kenyataan saya ni, hanya mampu berdoa agar Safie Apdal jadi Ketua Menteri Sabah. Kalau Safie Apdal boleh jadi Ketua Menteri Sabah, barulah saya rasa perkara ini dan mereka tahulah. Dan akhirnya banyaklah parti-parti politik, terutamanya Parti Semenanjung, yang agak sukar bertapak di Sabah. Kerana wawasan yang ada pada Safie Apdal ni, dia nak menjadikan Sabah ini dominan seperti mana parti politik di Sarawak. Dan mereka lihat bahawa kekuatan politik di Sarawak itu yang boleh, kalau Safie Apdal ya, dengan warisan, dia boleh gabungkan parti lokal yang ada dekat Sabah tu untuk bersama dengan mereka. Saya percaya Sabah itu boleh diterajui dengan baik. Ramai di kalangan orang Sabah yang bercakap dengan saya, yang mereka tidak lihat fakta, tidak lihat data, tidak membuat analisis. Tetapi saya nak beritahu begini dekat orang Sabah. Mahu atau tidak kamu orang, kalau kamu lihat dalam PRN kamu yang lepas, parti yang betul-betul mendapat kerusi paling banyak memang warisan. Komponen parti ya. So kalau warisan ni jadi tunggak kepada satu gabungan baru dalam Sabah ni, contohnya GPS Sarawak ya. Jadi apa yang berlaku? Kalau contohnya warisan boleh buat satu gabungan baru, contohnya di Sarawak, dia ada GPS yang mana yang menjadi tunggaknya di sana adalah PBB. So kalau dalam Sabah ni nanti, tunggaknya yang menjadi kerajaan itu adalah warisan dan dibarisi oleh komponen-komponen parti yang lain. Saya percaya itu lebih baik daripada kerajaan yang kamu orang ada sekarang ini, yang cacah merba, yang diketuai oleh Haji G, yang di GRS ni, yang gabungannya macam-macam. Dan akhirnya mereka berbalah dalam situ tau. Ada sebagiannya pimpinan pusat daripada Parti Melaya, ada sebagian yang lompat kata, ada yang macam-macam. Jadi kalau buat satu gabungan, saya percaya ya, kamu orang singkirkan je parti-parti Melaya ni, kamu orang singkirkan je macam Sarawak. Jadi warisan tunggak dia. Mungkin dalam tu nanti ada parti-parti lokal yang lain yang masuk. Kamu orang singkirkan lah. Kamu singkirkan Barisan Nasional, kamu singkirkan PH, PKA, DAP yang ada dekat sana, kata-kata yang melompat. Dan akhirnya, warisan tonggak di situ, parti-parti gabungan parti lokal yang lain, bersama dengan geng-geng bebas, masuk dalam kerajaan Sabah dan bentuk satu kerajaan baru. Dan akhirnya kamu orang boleh melaksanakan program, melaksanakan projek kamu di Sabah. Dan barulah kamu orang Sabah boleh minta itu ini dan akhirnya begini. Dan akhirnya, Perdana Menteri nak kena layan lah. Tapi kalau sekarang ni, kalau PKA ataupun PH berada dalam kerajaan Sabah, dia tidak mampu nak melaksanakan pembangunan dekat Sabah. Percaya dekat cakap saya ni, dengar ni orang Sabah. Sebab itu saya lihat warisan, sebab warisan yang paling banyak kerusi sekarang ni. Jangan orang Sabah salah faham lah, oh ini parti Pekoman, ini parti Bajau. Tak boleh macam tu. Kamu orang, kalau di Sarawak PBB didominasikan oleh orang Melayu. Tapi tak ada masalah sebab dia parti lokal. Kenapa saya kata macam ini? Kerana contoh ya, kalau PH jadi kerajaan di Sabah. Kalau PH jadi kerajaan di Sabah, kalau UMNO jadi kerajaan di Sabah, contoh ni ya, saya nak beritahu, Parti Semenanjung, Parti Melaya ni, atau mereka yang bersekongkol dengan Parti Melaya ni, kalau dia jadi kerajaan di Sabah, apa akan jadi?
Apa akan jadi? Dia hal yang mudah satu je. Dia minta budget untuk kerajaan negeri Sabah contohnya. Ini contoh ya, dia minta jambatan harga 200 juta. Jambatan 200 juta nih. Ini kerajaan PH, kerajaan UMNO, kerajaan yang parti-parti Melaya ni lah. Dia minta 200 juta. Kerajaan pusat yang dipegang oleh Anwar Ibrahim, yang dipegang oleh Zahid Hamidi, yang dipegang oleh orang di pusat sana kan. Dia kata duit kita tak cukup dulu, hold dulu. Jambatan ni nanti kita buat lain hari, cari benda lain. Bila dia hold, kau cari alasan dulu bagi dekat penduduk Sabah ni untuk kita delay benda ni. So dia orang kan delay. Tapi kalau kerajaan Sabah itu didominasikan oleh parti lokal, bila dia minta projek dekat pusat. Pusat dia cakap jambatan tu harganya 200 juta, kena buat. Perdana Menteri akan bagi jawapan mahu atau tidak. Tu je. Kerajaan Sabah akan cakap, dia akan cakap dengan kerajaan Sabah, yes or no. Lulus atau tak lulus. Kalau dia lulus, dia kena buat. Kalau tak lulus, kerajaan negeri Sabah akan maklum dengan orang Sabah bahawa, oh, tengok, Perdana Menteri, disitulah kita boleh jadi check and balance, disitulah orang Sabah boleh lihat transparannya perkara itu. Jangan orang Sabah duk memikir, oh macam ni, macam tu. Tak ada. Kamu orang tak boleh percaya dengan parti Semenanjung yang nak memerintah wilayah Sabah Sarawak ni. Dia tak sama dengan Semenanjung. Jadi ini penting. Jadi gabungan. Saya harap lepas ini mana-mana parti Sabah yang menang, saya percaya Warisan tak boleh memerintah sendirilah. Warisan tak boleh memerintah sendiri, tapi Warisan, saya harap Safi'i Abdal dan pemimpin-pemimpin Warisan perlu daripada sekarang memikirkan segera bahawa selepas saja pilihan raya negeri Sabah, cepat-cepat buat gabungan. Sebab kelambatan daripada Warisan buat gabungan lah akhirnya orang Warisan melompat. Orang di APH melompat. Kata-kata ni semua melompat. Sebab itu tau. Sebab kelambatan daripada Safi'i Abdal ataupun geng-geng Warisan buat keputusan untuk membuat gabungan. Dan akhirnya Azizi cepat-cepat buat gabungan dia, GRS dia. Itu yang dia dapat tu. Kena buat macam tu. Kalau tidak, tak boleh. Nak dominan 100% Warisan menang, tak boleh lah. Tapi Warisan dominan antara parti yang ada dekat Sabah yang akan menang banyak kursi. Itu keyakinan saya. Itu memang kita dah tahu. Kalau setakat PKR ni, sampah aja lah dekat Sabah tu. PKR ada apa kursi? Yang saya tengok kenyataan orang-orang PKR dekat Sabah ni, untuk lebih-lebih ni tak payah. PKR ada berapa kursi tu? Dekat Sabah. Orang PKR duk bercerita, Safi'i Abdal gerebak-gerebuk sekarang ni, Warisan dominan kursi dia. Kalau tak ramai kata dia melompat, Warisan paling banyak kursi. Nak cakap apa? Ini fakta dia yang jelas. Sebab itu saya selalu cakap Warisan tonggak dia. Mahu atau tidak orang Sabah kena percayalah dengan Safi'i Abdal tu. Kerana apa? Parti itu, mahu atau tidak, dia ada di Sabah. Kalau Safi'i Abdal jadi Ketua Menteri Sabah, timbalan dia ada dekat Sabah. Kalau apa-apa mereka nak berunding, mereka berunding dalam Sabah tu. Tak perlu mereka berunding dekat Semenanjung. Tak perlu mereka turun nak fikir, oh, Anwar Ibrahim ni terima tak pandangan aku. Oh, Zahid Hamidi terima tak pandangan aku. Tak payah. Oh, ini Muhyiddin terima tak pandangan aku. Tak payah. Oh, Hadi Awang terima tak pandangan aku. Tak payah. Dia habis dekat Sabah. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin Sabah, parti lokal Sabah ni dia habis. Macam Sarawak. Abang Jo kata, aku nak Petros aku ni. Aku nak. Maka disokong oleh parti yang ada di dalam tu. Mereka berunding dengan mereka habis di situ. Dan keputusan dia hantar dekat kerajaan pusat. Anwar Ibrahim, kau setuju tak dengan Petros aku? Kau layan tak Petros aku? Jalan. Aku nak pelabuhan. Kami dikembalikan haknya. Bagi balik. Anwar Ibrahim tengah lah mulut. Nak bagi tidak? Nak bagi tidak? Tak bagi. Dah kena ikat dekat situ. Kena bagi. Tapi kalau parti, sebab itu Sabah tu tak boleh maju. Kerana bila dulu Barisan Nasional, mereka minta permohonan dekat pusat. Oh, geng-geng Mahathir dulu. Mahathir cakap, biar dululah Sabah ni. Yang penting korang makan dululah, kenyang-kenyang tak apa. Ini bezanya parti lokal dan parti Melaya yang kamu orang nak katakan. Ini saya nasihat ni. Orang-orang Sabah kena dengar benda ni. Mungkin kamu orang tak berapa faham lah apa yang saya cakap ni. Tapi saya harap kamu faham lah. Memahami apa maksud saya cakap ni. Sebab mak bapaknya dekat sana susah tau. Contohlah keputusan parti je kita tengok. Kamu orang tengok keputusan parti lah. Parti yang daripada Semenanjung ni. Parti-parti orang kata parti nasional ni. Kau orang tengok tak? Macam mana? Contohnya PKR Sabah tak boleh buat keputusan tau. Walaupun MA 63, walaupun berkenaan dengan hak tanah adat ke apa segala macam. PKR Sabah tak boleh buat keputusan. Termasuk PH,
termasuk UMNO Barisan Nasional. UMNO Sabah tak boleh buat keputusan. Bung Mokhtar pun tak boleh buat keputusan sangat. Dia kena dengar nasihat Zaid Namidi. Jangan, saya tengoklah orang Sabah ni, sebenarnya politik di Sabah ni dah jauh ke depan daripada Sarawak. Tetapi kerana terlalu demokrasi sangat, kerana terlalu bijak sangat orang Sabah ni, rosak juga. Terlalu bijak. Terlalu bijak akhirnya tak menguntungkan orang Sabah juga. Akhirnya dijadikan bodoh pula kan oleh ahli-ahli politik. Sebab ramai yang dah bijak, pandai bercakap. Tapi tidak ke mana. Idea politik yang dibawa adalah sentimen, kenegerian, kaum, bangsa, agama yang akhirnya Sabah ketinggalan ke belakang. Negeri Sabah tu pada saya ya. Saya sebagai orang Sarawak lah, saya lihat Sabah ya. Sabah ya, potensi pelancongan, potensi kemajuan dia, potensi cantik dia jauh meninggalkan Sarawak. Sarawak mana ada Gunung Kinabalu yang tertinggi di Asia? Tak ada. Sarawak tak ada pantai yang secantik Sabah. Tak ada. Sarawak tak ada pulau-pulau yang cantik macam Sabah. Tak ada. Sabah ni ada semua. Cuma disebabkan orang Sabah ni terlalu bijak sangat berpolitik, dia merosakkan wilayah Sabah itu sendiri. Jadi kurangkan kebijakan kamu berpolitik. Dengar sedikit nasihat orang, jangan keras kepala, tak tentu hala. Ini ni. Ikut ni. Bila UMNO datang bagi duit, selesai. Bila PHS nak bagi duit, selesai. Bila parti-parti Semenanjung bagi duit, selesai. Ini masalah dekat Sabah. Duit kau ambil lah, undi kau tengok lah. Parti lokal diutamakan dulu dekat Sabah kau orang tu. Nak tolak parti Melaya ke, parti mana ke, parti nasional ke ini, kamu orang yang nak kena tolak. Orang Sabah. Orang Sabah marah UMNO datang Sabah. Salah kamu orang. Salah kamu orang tau. Parti yang ada dekat Malaysia ni, mau parti lokal ke, parti nasional ke, mana-mana parti layak bertanding di mana-mana kawasan. Dalam Malaysia, seluruh Malaysia, diluluskan oleh ROS dan kita negara demokrasi. Layak kita berpolitik di mana-mana. Okey? Tapi saya nak bagi tahu dekat rakyat Sabah, begini. Kamu orang marah dekat UMNO datang ke Sabah. Kan? Sarawak tu UMNO pernah datang. Ingat ni, orang Sabah jangan kata, oh tengok Sarawak UMNO tak boleh datang. Sarawak tu UMNO pernah datang. Datang UMNO. Tapi kenapa UMNO tak ada dekat Sarawak? Sebab sebulat suara UMNO itu ditolak. Sama macam PAS. PAS datang Sarawak, ada PAS sekarang ni. Tapi PAS bertanding memang tak boleh menang. Dia ada dekat Sarawak, tapi dia bertanding susah lah nak menang. Memang hilanglah deposit. Pernah sekali ya PAS hampir-hampir nak menang, itu pun daripada calon mu'alaf mereka yang IBAN. Waktu kita perikatan Pakatan Rakyat dahulu. Lepas tu tak ada. Bagaimana nak tolak? Kamu orang lah. Kamu orang tengok politik dekat Sabah sekarang ni. Kamu orang tengok politik di Sabah apa berlaku. Apabila Haji Ji jadi kerajaan, ini bukan cerita, ini hakikat dia ya. Ini bukan nak resis ke nak ni, kita cerita kepatian. Sebab saya dah tak ada parti ni. Saya tak ada parti, saya bukan orang PKR, saya bukan orang PHS, saya bukan orang UMNO, saya bukan orang Barisan Nasional, saya bukan orang Pejuang, bukan orang Bersatu, bukan orang PAS. So saya nak cakap untuk Sabah ni. Okey. Kamu orang tahu tak? PAS macam mana dekat Sabah apabila inilah punca-puncanya parti-parti yang kamu orang kata parti Melaya ni betapa. Antara punca-puncanya. Macam mana kerajaan negeri Sabah boleh lantik adun lantikan PAS? Saya harap kerajaan baru Sabah lepas ini kena pindah perlembagaan di negeri kamu Sabah tu. Pindah perlembagaan dia. Tidak ada lagi calon adun yang lantikan. Hentikan. Buat macam Sarawak. Sarawak tak ada adun lantikan tau. Ini saya baru buka lah. Sebelum-sebelum ni saya tak nak ni. Tapi sekarang ni supaya orang PKR Sarawak tu yang duk berharap nak jadi adun lantikan, berhenti bermimpi di siang hari. Sarawak tu, dia tidak ada adun lantikan. Jadi Sabah selepas ini siapa yang jadi kerajaan Sabah, kalau parti lokal, saya harap geng-geng Saping Abdal ke ataupun parti-parti mana ke yang, kalau parti nasional jangan harap lah. Kamu orang kalau tak hentikan adun lantikan dekat Sabah, kamu orang yang memberi laluan kepada parti-parti yang tiba-tiba ada, tiba-tiba tak boleh wujud dekat Sabah akan jadi wujud.
Sebab adun lantikan ini kan memberi kuasa dia menjadi adun. Menjadi adun tau. Adun lantikan ni, dia betul-betul adun tau. Cuma dia tak ada kawasan lah. Mungkin kalau dia pernah kalah dekat kawasan itu, dia akan pergi kawasan itu lagi. Dia akan mengganggu calon yang menang dekat situ. Kalau macam ini adun latikan, tak payah engkau orang. Adun latikan ni juga betul-betul menyusahkan tau. Adun latikan ni, gaji bertaraf adun, semua keistimewaan adun dia dapat. Lepas tu, kan, dia mengganggu kerja dekat kawasan tu. Sia-sialah menang dekat situ. Nah. Jadi pemimpin Sabah ni yang membuka ruang untuk benda-benda macam ni bertapak dekat Sabah dan orang Sabah. Orang Sabah sendiri. Jangan orang Sabah marah, oh Barisan Nasional ada dekat Sabah, oh UMNO ada dekat Sabah. Kamu orang. UMNO datang dulu, bawa himpunan duit ke Sabah. Kamu patut ambil duit tu, jangan sokong. Tapi kamu orang sokong. Tapi itu pengajaran kepada kita Sabah Sarawak yang mana patut kita belajar benda ni. Dan hari ini apabila kita tengok dekat mana Sarawak macam itu, kita patut ikutlah. Sabah patut ikutlah benda tu. Sekarang ni, apa hal tuju Sabah dalam politik mereka yang ada hari ni, dalam pilihan raya mereka hari ni? Kamu orang nak kekalkan Perikatan Nasional menang banyak kerusi. Kamu nak bagi laluan PH banyak kerusi. Kamu nak bagi geng Haji G ni untuk kekal jadi kerajaan. Dalam komponen mereka nak berperang sekarang ni, kamu tengok. PH dan BN bekerja sama. GRS dan Barisan Nasional tak bekerja sama. GRS dengan PH bekerja sama. Ini kerja gila apa? Rakyat Sarawak, rakyat Sabah, engkau orang kena bohong, kena kencing dengan 3 parti ni. GRS, Barisan Nasional, PH. 3 komponen ini, kencing kamu orang dekat sana. Sebab apa? Ketiga-tiga mereka ini pasti akan mengekalkan kuasa dan mereka ini akan menjadi kerajaan. Sekarang ini, patutnya daripada awal ni, warisan sebagai tunggak kerusi paling besar, mahu atau tidak? Parti-parti lokal dekat Sabah yang tak ada kerusi, yang orang kata baru nak bertapak dan sebagainya, kamu orang patut membuat mesyuarat. Kamu berbincang sebagai orang kata lawan GRS, lawan PH, lawan Barisan Nasional. Ini baru betul. Sekarang ni kamu tengok. Kamu orang ditipu bulat-bulat tau. PH dengan Barisan Nasional bekerja sama. Barisan GRS dengan PH bekerja sama. UMNO dan GRS tak mau bekerja sama. Macam mana tu? Macam mana? Macam mana pengagihan kerusi mereka? Tapi dah agih lah pun kerusi mereka. Tapi kamu tengok, kena tipu bulat-bulat tau. Sebab tu saya kata, pilihan kamu sekarang ni, komponen parti yang paling besar dekat Sabah tu, yang boleh diharap, itulah warisan. Dan track record warisan dah ada menjadi Ketua Menteri Sabah. Sapi Abdal tu dah pernah menjadi Ketua Menteri Sabah. Tak payah kamu orang duk sibuk lah nak cerita, oh Sapi Abdal ni curi duit Sabah, oh ni. Tak payah. Di Sarawak ni pun banyak duit hilang. Oh kalau engkau suruh Barisan Nasional pun banyak ada duit hilang. Kamu suruh Bersatu pun banyak duit hilang. Mana-mana parti pun duit Sabah tu dah hilang. Tak ada yang sempurna. Tapi kurang-kurangnya Sapi Abdal dah bagi kamu orang Sabah banyak juga yang dapat geran tanah. Dibandingkan dengan kerajaan yang ada hari ni. Dah keluar geran tanah belum? Baik, sekarang ini betul saya kata. Baik warisan tu kamu orang push. Dia yang jadi tunggak. Dulu Sapi Abdal jadi kerajaan Sabah, okey lah pada saya. Tak ada masalah pun. Saya tengok dulu. Cuma musuh politik dia lah yang duk kata macam ni. Saya tak rasa Sapi Abdal waktu dia jadi Ketua Menteri Sabah tu okey je. Nak dibandingkan dengan Haji G yang sekarang ni. Ni, kenapa dia orang hentam Sapi Abdal sekarang ni? Sebab Sapi Abdal ni, mereka kalau boleh, kamu orang tengok setiap kali PRN, Sapi Abdal kena. Setiap kali PRN, Sapi Abdal kena. Sebab apa? Mereka takut. Mereka takut sebab kekuatan yang ada dekat Sabah tu memang ada dekat warisan. Mahu atau tidak, warisan dah lebih 20 kerusi lah. Dunia. Ni, saya cakap betul dengan orang Sabah. Kalau kamu orang pilih lah parti-parti yang daripada Melaya tu, hanyut. Hanyut saya kata. Dan warisan ni memang, kalau kita tengok pentadbiran Sapi Abdal yang lepas warisan dah ada pengalaman mentadbir tau. Dia ni kalau dekat Sarawak ni PBB.
Dia dah ada pengalaman mentadbir tu. Kalau samping Abdal, rekod dia jadi Ketua Menteri Sabah yang lepas ada rasuah penyelewengan. Saya cakap betul ni. Dia dah masuk penjara tu. Kalau ada lah penyelewengan ataupun salah laku samping Abdal jadi Ketua Menteri Sabah, kau orang ingat dia ni, dah masuk penjara dia sekarang ni. Sebab saya tak berparti sekarang ni, saya cakap dengan kamu orang supaya kamu orang faham. Banyak lah orang-orang PH memang geram lah dengan saya cakap macam ni. Sahabat-sahabat saya yang PKA dekat Sabah memang sakit hati lah saya cakap macam ni. Tapi ini hakikat dia. Hakikat yang tersembunyi yang mereka cuba elak untuk orang Sabah nak tahu. Nurul Izzah nak jaga Sabah. Kamu orang percaya PKA nak jaga Sabah? Tak dapat. Kamu orang percaya PH boleh jaga Sabah? Tak dapat. Orang PH belum ada kelayakan untuk mereka jadi Ketua Menteri Sabah pun. Mentadbir negeri Sabah belum ada experience pun. Orang UMNO adalah, tapi kamu orang dah ada pengalaman dengan orang UMNO ni. Terpulanglah kalau kamu masih percaya lagi. Saya cakap tak ada. Betul. Apa yang saya cakap ini kalau kamu orang tak pegang, kamu orang susah lah orang Sabah. Baik kamu suruh parti lokal yang pegang, dan akhirnya kamu orang senang nak berurusan. Sejahat-jahat parti lokal, dia akan tengok rakyat dia. Dia tak perlu lagi dekat Semenanjung. Baru kamu orang boleh push Anwar Ibrahim tau. Anwar Ibrahim ni, dia punya pentadbiran Anwar Ibrahim ni nak kena tekan. Tengok Sarawak, dia tekan dapat. Sabah nak tekan apa? Ada Haji Ji berani nak tekan Anwar Ibrahim. Kamu tengok sepanjang 3 tahun ni, saya nak beritahu dekat orang Sabah. Sepanjang 3 tahun ni, mana ada pemimpin PKA yang dapat anugerah daripada Sarawak? Ada. Nurul Izzah pun diharamkan masuk Sabah, masuk Sarawak tau. Kamu tengok. Kamu orang tengok, orang Sabah kau orang tengok. Sepanjang 3 tahun ni, ada tak pemimpin PKA yang dapat penghargaan penganugerahan daripada kerajaan Sabah, Sarawak? Tak ada. Tapi di Sabah, di situlah lubuk mereka nak ambil Datuk Seri, Tan Sri. Itu hakikat dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Kita tak boleh salahkan TYT. Yang kita perlu salahkan kerajaan Sabah itu kerana rekomendasinya daripada kerajaan Sabah. Mana-mana yang bersekongkol tu lah, lipas kudung, PH, TAR, GRS, PKA, mereka bersekongkol, sekongkol. Kau jangan bersekongkol. Itu yang kalau kita tengok MA63 Sarawak ni, Sabah ni MA63 dia lebih banyak daripada Sarawak, tapi pelaksanaan dia jauh tertinggal daripada Sarawak. Semua MA kamu orang ni boleh dikotak-katik di peringkat negeri tau. Orang Sabah kena ingat tu. MA63 kamu 2 perkara dalam tu dah dikotak-katikkan sepanjang Parti Melaya memerintah kamu. Apa dia? Isu agama rasmi dekat Sabah dah dikotak-katikkan. Isu bahasa rasmi dekat Sabah dikotak-katikkan. Sarawak punya masih kekal. Siapa yang rosakkan tu? Adun kamu orang dulu. Peringkat kerajaan negeri Sabah. Siapa yang menguasai adun kamu dahulu? Tanyalah. Parti Melaya kan? Jadi benda-benda ni, Sabah Sarawak ni beza tau. Walaupun parti lokal dia berlawan dengan GPS Sarawak, tapi parti lokal dia memperjuangkan isu yang sama. Kita memperjuangkan isu yang sama. Sekarang bermain idea. Sebab itu parti nasional, parti PH yang ada dekat Sarawak, tercungup-cungup. Tercungap dia. Tak boleh pergi. Sebab benda yang dia nak lawan, contohnya dekat Sarawak, Parti Bangsa Dayak Sarawak. Macam mana orang PH nak lawan? Parti apa lagi? PBK. Dia kemerdekaan Sarawak. Nah, parti pembangkang yang dekat Sarawak dah cukup kuat untuk Sarawak tau.
Dia nak menang atau tidak je lawan GPS. Dalam GPS tak payah cerita lah. Dekat Sabah apa yang ada? Parti pelik-pelik yang ada. Sebab tu saya kata tunggak dia warisan tu. Tunggak dia warisan sebab dia memang warisan Sabah. Ayu, hayun. Rahman, dia orang bagi duit, ambil. Undi jangan bagi. Itu saya buat dekat PKA dulu. Waktu pemilihan parti, duit puak-puak ni ku ambil. Sebab tu dia orang marah dekat saya. PKA aja orang, PS aja orang. Dia orang bagi duit, kau ambil. Tapi undi pada kami. Saya buat balik dekat PKA. Puak-puak ni bagi duit dekat saya ambil. Pemilihan parti tu banyak rasuah masuk dekat saya. Yang lain bersama sebab tu saya kata penipuan dalam politik, dalam pemilihan tu memang ni. Saya Casey kan tahu. Aku ambil, aku tak undi mereka. Sebab tu banyak yang marah. Ejen-ejen dia, ejen-ejen PKR tu yang tukang bagi-bagi duit tu marah dekat saya, dekat ni lah. Sebab saya tak sokong mereka dan akhirnya sampai saya keluar ni. Siapa suruh kau bagi? Ada yang persoalkan saya, oh yang kau pergi jumpa Rabanan, yang kau ambil duit apa semua, kenapa? Siapa suruh kau orang suruh saya jumpa Rabanan? Siapa suruh Rabanan bagi saya duit? Ambil tapi aku tak undi kau. Kau salah aku tak nak undi, mampulah kau kan. Aku anggap bukan duit bapak engkau. Jadi begitulah dia punya cerita kan. Orang Sabah kena ingat tu. So, itu sajalah yang saya boleh buat ulasan berkenaan dengan isu Sabah ni. Macam biasa, saya kembalilah kepada NGO saya ni. Syarat orang-orang Sabah membantu NGO saya ni. Tapi saya Sabah tak payahlah. Sabah ni dia banjir. Dia dalam politik ni, saya nak beritahu dekat kawan-kawan dekat Semenanjung lah, yang di Semenanjung sana. Kita ni bukan perkauman dekat Sabah Sarawak ni, tapi kalau parti ni kita perlu kekangkan parti Semenanjung ni. Sebab dia merosakkan Sabah Sarawak dan akhirnya orang Semenanjung yang susah untuk benda ni. Satu, orang Semenanjung pun susah. Kalau Sabah Sarawak ni maju, orang Semenanjung datang Sabah Sarawak pun sedap. Nak berniaga apa semua kan. Tapi kalau hasilnya Sabah Sarawak ni diambil, orangnya Sabah Sarawak terkontang-ganting, tak ada tempat nak mencari makan, macam mana? Orang Sabah berapa banyak yang miskin? Orang Sabah berapa banyak pergi kerja kat Semenanjung? Orang Sarawak berapa banyak pergi kerja kat Semenanjung? Sebab itu saya kata ini bukan perkauman, ini bukan kenegerian, tetapi perlu kawan-kawannya Semenanjung faham. Orang Sabah Sarawak tak resis. Macam saya cakap ini, kamu orang kawan-kawannya Semenanjung tahu saya, bukan saya resis. Tapi kita mengekangkan parti mereka ni yang hanya datang cari makan untuk cari undi untuk selamatkan diri mereka dekat Semenanjung. Buat apa? Orang Semenanjung pun tak senang, orang Sabah Sarawak lagi lah tak senang. Hanya untuk nak menguatkan diri mereka. Saya harap kawan-kawan faham lah. Banyak kawan-kawan yang ikut saya, kawan-kawan Semenanjung faham dengan apa yang saya cakap ni. Bayangkan TMJ sendiri pun, kalau boleh TMJ nak ada tau. Kalau saya anak Johor, saya cakap betul lah. Kalau saya anak Johor sekarang, saya buka parti Johor tau. Saya buka parti Johor. Sebab TMJ dah bagi laluan. Parti Bangsa Johor saya buat. Kalau saya anak Johor, saya harap ada satu parti Johor dia buat. Dia buat macam Sarawak. Lepas tu kau tekanlah pusat. Sekarang ni, tak ada parti Johor. Macam mana? Sebab tu TMJ kata, kena ada satu parti dekat Johor ni, dia kata. Nasib baik dia kerabat raja. Kalau dia bukan kerabat raja, aku ingat TMJ yang buka parti. Kalau saya anak Johor, alamak, aku buka lah parti Johor tu. Parti Bangsa Johor, kan? Confirm ROS lulus. Buat. Dia akan jadi parti lokal lah dalam sebuah negeri tu. Mereka PM kasih angkut lah, ni baru Arabizi. Tengok. Sikit-sikit geng-geng PKA ni ugut. Sikit-sikit ugut. Kau ingat besar sangat PM kau tu. PM kau tu nanti kalau tak ada kuasa, pom orang sumbat dalam penjara. Macam mana? Orang-orang PKA ni duk belagak duk nak ni. Saya cerita parti dekat Sarawak, dekat Sabah. PKA dekat Sabah baru berapa je nak belagak. Hidup segan mati tak mau. Berapa kerusi PKA dekat Sabah tu yang nak belagak sangat tu.
Macam saya ingat dulu besar sangat PKR dekat Sabah tu. Rupanya tak ada pun. DAP pun dah banyak melompat. Nah. PKR tak payahlah, tak dapat cari makan lah dekat Sabah, tak payah. Ini yang ada. Amin. Dia orang PKR ni dah pening kepala dengan PRN Sabah ni. Saya percaya orang Sabah kali ni buat percaturan yang betul. Media sosial dah pun berjalan dengan baik. Takkan orang Sabah masih lagi tak faham-faham politik. Ibu Pertiwi ke? Betul? Memang takut. Anwar Ibrahim dia takut dengan Abang Jo. Dia takut dengan Sarawak. Sebab itu, Izzah tak boleh masuk Sarawak sampai hari ni. Dia biarkan je. Anak dia nak masuk Sarawak, tak boleh. Bayangkan. Izzah tak boleh masuk Sarawak. Bapa Perdana Menteri. Tengok. Kalau betul lah Abang Jo, kalau betul lah GPS Sarawak, kalau betul lah kerajaan Sarawak tu baik dengan Anwar, sayang dengan Anwar, suka dengan Anwar, kenapa Izzah tak boleh masuk Sarawak? Ada siapa boleh beritahu dekat sini? Bukan Izzah tu penjenayah. Bukan Izzah tu apa-apa. Ideologi politiknya. Tapi Izzah tak dibenarkan. Ada berani PKR nak cakap GPS takut dengan ni PKR? Berani. Kalau PKR Sarawak berani cakap GPS takut dengan PKR, takut dengan Nurul Izzah, try cakap. Dekat Sarawak tu, dia dah jadi sacam merbah lah. Macam mana Panglima Perang ni Nurul Izzah nak masuk Sarawak ni nanti, macam mana? Watika pelantikan kena turun kat Sarawak tu. Rafizi dulu, kejap dia dibenarkan turun berapa jam aja untuk sign Watika, hantar Watika kat Miri. Yang lepas, PRU yang lepas. Tanya Rafizi tu. Lepas hantar Watika, baliklah Rafizi. Ini Nurul Izzah ni, aku tak tahu. Macam mana nak cerita ada hubungan baik PKR, ada hubungan baik PH ni dengan Abang Jo? Tak ada. Oh Rosa, Izzat nanti masuk naik private jet. Apa tu turun pakai paracut? Boleh lah. Turun dekat hutan. Terjun. Itulah lawaknya PKR ni. Macam mana Nurul Izzah tu bapa Perdana Menteri. Kalau macam Rafizi tak boleh datang Sarawak, saya okey lah. Rafizi bukan anak Anwar. Tapi sekarang ni Nurul Izzah anak Perdana Menteri, anak Anwar Ibrahim. Yang Anwar Ibrahim ni tiap-tiap hari 24 jam puji GPS. Tak dapat masuk Sarawak. Paling lawak ah. Jadi apa PKR Sarawak nak buat? Nak membodek Abang Jo. Apa yang ada pada PKR Sarawak? Adun tak ada. Satu kursi adun pun tak ada. Nak bodek Abang Jo apa? Dalam politik ni kau nak boleh bergabung, kau nak mendapat kepercayaan, ada kursi dulu. Kursi tak ada jangan cakap lah. You get out. PKR Sarawak kursi satu pun tak ada, elek. Saya tengok dia orang buat-buat ni pun tak ada orang datang dah sekarang ni. Ni kena dikenci ni. Saya tengok siapa lagi tadi yang duk cerita pasal tu bajau. Tak payah kamu orang, tak payah main pekoman dekat sana tu. Hari tu saya tengok Sapi Abda bagi geran tanah, bantu orang Sabah semua sebagai ketua menteri Sabah, tak ada pun. Jangan kita main kesetimbangan itu. Kamu orang memain kalau ambil ni macam tu. Itulah yang membuat kamu orang berpecah dekat Sabah tu. Kamu orang nak undi UMNO lagi, kamu orang nak undi lagi PH. Tu masalah kamu orang tu. Banyak parti lokal yang lain yang kamu boleh undi. Janganlah asyik kamu condemnkan parti lokal kamu orang.
Parti lokal kamu orang Sabah sendiri kamu nak condemn kan. Lepas tu kau orang tu lah, kalau dia tu orang Sabah, engkau tu lah pengkhianat Sabah tu. Parti lokal kau orang kau condemn, kau cari benda lain yang kau nak ni. Tutup, kau nak pergi tutup UMNO Barisan Nasional ke, kau nak pergi tutup Perikatan Nasional ke. Kenapa? Kalau kau orang Sabah, kau pergi tutup parti Sabah kau sendiri, parti lokal kau sendiri, memang kau lah khianat Sabah tu. Jangan kamu orang pergi, orang Sabah sendiri tu condemnkan parti lokal dia. Kamu nak parti lokal mana yang nak memerintah Sabah ni, aku nak tanya orang Sabah. Kamu orang sendiri yang dok celupa mulut dok condemnkan parti lokal kamu orang. Kau nak undi lah parti lokal kau yang lain tu. Lepas tu kau kata Melaya. Dan waktu yang sama kau orang pergi condemn kan. Apalah, ini masalah dekat Sabah ni. Bermain idealisme lah. Jangan dok main pekoman main dengan ni dekat sana. Betul, bajau laut duduk dekat tu, dekat sungai. Duduk dekat keke, dia kena tengok. Punya besar tanah, dia tetap duduk dekat tepi sungai tu, tepi laut. Apa ya masalah dia? Orang bajau pun tak nak tanah lah. Orang bajau dia nak laut. Zon Senayan menang hari ni, esok saya buat jambatan dari Sabah sampai ke Johor. Ayah minyak pun turun berapa sen aja. Itu pun jadi pusing subsidi. Okey. So saya harap kawan-kawan yang ada di sini boleh membantu sumbang kepada NGO saya ni untuk saya bergerak. Saya nak push pula di Sarawak. Saya kalau ada parti-parti lokal yang dekat Sabah ni yang nak jemput saya jadi orang kata penceramah, kamu orang dalam kempen kamu orang nanti beritahu. Mana kawan-kawan yang ada dalam ni yang nak jadi calon dan sebagainya. Kalau nak jemput saya datang, silakan. Nanti saya datang buat ceramah untuk kamu orang. Memang saya bantai dia orang cukup-cukup nanti. Bagi tiket sampai Sabah, saya buatlah kerja. Tapi nak kena ada lah orang yang ikut saya, kawal-kawal saja kan. Sebab geng-geng ni bahaya. Kau tengok Safi Abdal sekarang ni. Diorang nak tekan Safi Abdal. Orang Sabah jangan ni lah. Kau tengok orang Sabah ni. Kau orang pun sendiri nak tekan lagi. Tak payah kau orang tekan. Safi Abdal tu, dia orang Sabah tu. Parti lokal dia tu. Saya bukan orang warisan ya. Parti apa-apa pun saya tak ada sekarang ni. Saya NGO. Tapi saya lihat benda ni. Untuk kebaikan kamu orang. Okey, so 43 minit, saya tak boleh lama-lama sekarang ni. So saya ucapkan terima kasih banyak. Orang Sabah, maju, bangun, berfikir panjang. Kamu kena ubah kali ni untuk 5 tahun ke depan kamu orang. Pen Borneo kamu tak ke mana-mana. Kena ingat, JRS, yang ada dalam JRS ni, ada PKR, ada PH, ada macam-macam semua ada dalam tu. Kamu punya Pen Borneo tu tak siap-siap. Kalau nak siapkan Pen Borneo tu, parti lokal kamu kena mentadbir negeri Sabah. Dan kamu orang tekan kerajaan pusat, bantu jalankan kerja. Dan mana tanah-tanah orang politik yang kena pada tempat tu, yang duk minta papasan banyak-banyak tu, kau panggil YB Sabah, keluarkan nama mereka, dan orang-orang itu kamu telanjangkan jadi macam tu. Dekat Sri Lanka tu, baru dia orang tahu. Itulah puncanya. Okey.